Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kita Bitcoin semalam berada ataupun hari ni berada di kawasan resistance yang menentukan sama ada kalau kita berlaku rejection daripada kawasan ni, kita boleh drop ke 102k untuk Bitcoin. Kemudian kalau ada juga potential untuk berlaku pump. Nanti tu akan tunjukkan benda ni pernah berlaku walaupun kita berada di resistance, RSI kita berada oversold, overbought, tapi kita still lagi berlaku huge pump. Nanti tu akan tunjukkan satu contoh. Tadi Zul nampak satu contoh untuk di chart. Nanti tu akan tunjukkan untuk anda. So tanpa masa kita akan ke coin market cap dulu. So coin market cap currently total market cap keseluruhan untuk semalam berada di 3.31 trilion, drop sebanyak 0.74. Kita punya fear index masih lagi berada di tengah-tengah iaitu neutral. Kemudian kalau ikutkan volume semalam 105 bilion, iaitu drop naik sebab hampir 40% lah, 39.6. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 107. Kalau ikutkan semalam drop sikit dalam 106, kemudian bounce 105, 108. So kita bermain antara 107 ke 108, tak jauh banyak lah, semua semalam saja drop sikit 1.06. So dalam tempoh 24 hours kita drop hampir 1%, 0.96. So yang lain-lain tak ada sebarang movement dengan. Kalau ikutkan dalam tempoh 24 hours yang berlaku kenaikan ni lah Pingu 2 hampir 3%, Monero mostly semalam tak ada banyak berlaku perubahan sangat. So hari ni hari Selasa, jom kita pergi ke chart. So ini chart adalah Bitcoin. So akan tengokkan. So kali ini adalah kita punya bullish pendant kita. Bullish pendant ni yang mana expectation untuk price breakout untuk pergi ke 130. So kita berada di kawasan ni dah kali ketiga. So ini kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Kali pertama kita berlaku rejection, kali kedua rejection, kali keempat, kali kedua rejection, kali ketiga adakah kita akan berlaku rejection ataupun akan berlaku pump. So dia akan tunjukkan. So first kita akan tengok secara technical. So secara 4 hours ni kita tengok RSI kita berada, kalau ikutkan hari ni cantik sikit, insyaAllah kita dapat bertahan. Nampak sini kecuali macam semalam kita berada di overbought. Hari ni ada apa, hari 26 hari bulan tu kita berada di overbought. RSI berada price berada resistance, RSI berada overbought, stock RSI berada overbought. Kita drop, yes kita drop, tapi zona yang saya cakapkan kita drop, kita nak stabil above 106. Kalau price berjaya bertahan above 106, kita ada peluang untuk reset RSI untuk ada momentum untuk bounce. So untuk di 4 hours ni kita nampak macam dah nak start berlaku ada momentum dia, iaitu stock RSI kita berada oversold. So untuk drop lagi bawah ni agak tipis lah, sebab apa kita expect kita akan berlaku quarter sideways kawasan ni. So RSI di quarter RSI di 4 hours ni yes above 50. So barang drop kawasan ni kita akan tengok akan ada kejatuhan lagi kalau RSI 4 hours ni break below. So itu untuk di 4 hours. So nanti tu akan tunjukkan macam mana signal bullish. Kalau di daily pun kita tengok, okay, di daily ketara RSI kita above 50, stock RSI kita berada di overbought. So momentum untuk naik tu dah tak ada untuk di daily. Tapi tu akan tunjukkan nanti macam mana dia boleh berlaku kenaikan. Sebabkan first macam saya cakapkan, RSI above 50 adalah selalunya candle itu adalah arahnya ke atas. Kalau RSI dia below 30, below 50 tu price tu adalah indikatornya untuk menurun ke bawah. So tu akan tunjukkan satu contoh. Kalau tengok kita pergi 4 hours dulu. So kita tengok apa yang berlaku kat sini. Kita tengok price buat sideways sedikit, kemudian kita tengok RSI kita above 50 dan berada di betul-betul 50, dan stock RSI kita berada di oversold. So kalau ikutkan ni nak pump tak ada masalah untuk di quarter, untuk di 4 hours, dan dengan targetnya adalah pada ni low ini to high ini, point of breakout kita boleh berlaku naik sampai 1010. So ini boleh berlaku hari ni. Tu tak mengejutkan kalau ini berlaku untuk hari ni ke 110. So itu ni 4 hours. Kemudian kita tengokkan apa yang nak tunjukkan sini adalah ni. Anda tengok ni, kita ada signal ni. Kita ada bullish pendant kat sini, short above 50, stock RSI berada oversold. So apa yang berlaku? Adakah kita akan breakout naik ataupun drop ke bawah? So nanti tu akan tunjukkan. Saya ni pernah berlaku. Contoh kat mana tu nampak tadi. Kita nak tengok bila last kita berada ni oversold dengan below ni. Tak ada tadi tu nampak dekat
oversold bukan, kita tengok last pump. Ok, ni kat sini sideway, iaitu kita daripada oversold di 4 hours ni. So sama juga je ni, kalau ikutkan semua ni kita berada oversold, kita pump daripada oversold ni, daripada price masa tu 98 naik ke sampai 108 currently. So sama juga yang ni yang kita tengok daripada price Bitcoin oversold di below 30 di 4 hours, berada masa tu 74, kita naik sampai 84, hampir 10k perbezaan daripada 94 ke 84, dan kita berlaku sideway. Dan masa tu pun berlaku RSI above 50, dan kita tengok macam tu stock RSI berada around dalam oversold, kemudian kita berlaku breakout kita punya trend line ni, breakout punya trend line, dan price start pump dengan heavy, price naik lah. So masa tu tengok RSI di 4 hours sentiasa above 50, dan setiap kali stock RSI kita berada di oversold, kita akan ada momentum pump. So meaning consider kat sini adalah perkara yang sama, iaitu kita berada di oversold, price di 99 naik sampai 108, kita start daripada oversold dan RSI above 50, stock RSI berada oversold. So untuk di 4 hours ni nampak sinar sedikit sinar lah untuk kita start berlaku pump untuk di kuartal Bitcoin. Kemudian kita tengok juga nanti dengan signal macam ni, nanti tu akan clearkan sikit ni. So kita tengok balik kat sini. So masa ini berlaku, kita nak tengok daily. Okay, kita tengok kat sini bila breakout, so above 50 atau asal berada oversold. So kita akan tengokkan di daily. Di daily last kita tengok, kalau ikutkan berdasarkan ni mana, okay, di daily kita tengok berada di kawasan below ni, RSI kita adalah above 50. RSI kita above 50, so sama dengan 50 kat sini. Kemudian kita tengok stock RSI. So stock RSI kita berada di overbought. So RSI untuk currently pun berada di kawasan overbought. Yes, untuk di daily tak ada momentum, macam kan RSI above 50, maknanya candle itu menuju ke atas. So last kita dapat macam ni, sideway dan terus huge pump 2 candle. So kat sini pun nampak kita ada bullish pattern, kita 1, 2, 3. So expectation kalau dapat naik ni breakout, dan hopefully kita dapat satu candle 2 untuk breakout dalam purple ni. Dan dapat breakout purple ni, insyaAllah kita akan tengok untuk target Bitcoin kita ke 130 point of breakout, iaitu kita ada target yang ni, point of breakout untuk 4 hours, untuk weekly. So kat weekly kita tunjuk. So kat weekly kita ada ni bullish pattern kita, yang mana yang ni point of breakout yang ni daripada low to high ni, bullish pattern, point breakout. Kita dah breakout ni, untuk di weekly kita dah breakout. Untuk yang lebih besar, so expected kita journey untuk pergi ke 131.6 untuk Bitcoin daripada resistance ni. So itu adalah analisis. So consider bagi Zul agak aku kata ada apa, bagi Zul kita ada peluang yang sedikit cerah untuk berlaku pump daripada position ni. So tak kejut kan sekiranya hari ni kita ada nampak untuk kenaikan untuk di Bitcoin. Sebab apa? 4 hours ni oversold. Nanti kita tengok daily ada momentum tak. So di daily kita berada di kawasan ni. So setiap kali RSI drop ke oversold atau RSI oversold, kita ada berlaku bounce balik. So good recovery untuk di Bitcoin. So apabila mata ni kita tumpuk untuk Bitcoin lah. So expectation untuk next percubaan pump kita adalah dengan tunggu ni lah, RSI di daily 4 hours ni. Baik saja RSI di 4 hours ni buat golden cross dan stock RSI berada oversold, kita akan tengokkan percubaan seterusnya untuk dia berlaku pump. Kalau ada news, ada volume. So kalau ikutkan berdasarkan daily tadi, kita tak ada volume dah naik. Sebab apa? Stock RSI kita berada oversold. So mungkin akan ada news, something news yang heavy untuk di Bitcoin untuk melakukan kenaikan. So secara teknikal kita berada di position yang good untuk melakukan pump. Sekiranya ada berlaku rejection, kita masih lagi ada support di kawasan 102. So tak mengejutkan di kawasan ni. Tapi consider yang ini consider bearish iaitu dia dah drop. So consider currently dia dah consider buat ni macam bullish pendant untuk expert point of breakout. Kalau kita ambil ni short term je. Ini harga untuk at least minimum kalau berlaku pump kita pergi ke 110. Tapi kita boleh target juga daripada low ini ke high yang ni, dan point of breakout yang ni kita akan menuju ke kawasan 115, 116, iaitu potential untuk breakout gasan purple ni untuk menuju ke 130. So consider good untuk di Bitcoin.
structure ni. So hopefully kita dapat pump lah. So tak pernah berlaku, mostly kita pernah berlaku untuk pump kawasan ni. So kita akan tengokkan untuk pergerakan di Bitcoin seterusnya. So ada potential, cuma yang be prepare lah. Kalau naik ni insyaAllah kita akan profit lagi. Tapi kalau berlaku rejection, so kita ada support. Kita akan ada support di 102. So tak perlu panik lah. Kalau jatuhan sembarang jatuhan di 102, tak perlu panik. Tapi kalau berlaku kenaikan, itu adalah peluang kita untuk break kawasan support, kawasan resistance. So itu adalah analisis untuk di Bitcoin. So kita akan tunggu lagi. So masih ada harapan untuk berlaku kenaikan. So kita masih lagi bullish. Kita masih lagi bullish momentum. Tiada sebarang momentum yang drastik lah untuk kita katakan breakout kita punya support untuk drop lagi below. Unless kita nak tengok bila support lah, kita perlu drop below 90 lebih lah. So currently sebarang drop ke 102 hanyalah minor, tak mengejutkan walaupun untuk kalau drop 102. Tapi kalau berlaku pump ni, kita consider kita akan ada dengan volume, expected kita akan huge pump untuk di Bitcoin. So itulah untuk Bitcoin. So do nak tengok juga BTC dominant, apa yang berlaku di BTC dominant. Okay, BTC dominant, okay, kita hit kawasan ni 94, dah drop kawasan ni. So nampaknya sekiranya berlaku drop ni, kita akan tengoklah Bitcoin mungkin akan naik slow. Kita tengok Bitcoin mungkin chart di Bitcoin tadi mungkin dia akan naik slowly, tapi untuk altcoin akan naik huge pump kalau berlaku rejection ni. Tetapi sekiranya kita berlaku bounce, daripada kawasan ni, so itu akan yang meletakkan lah menjadi Bitcoin tadi. Mungkin akan ada huge pump untuk Bitcoin daripada 108 tu, breakout mungkin sampai 115. Masa tu kita tengok altcoin mungkin tak bergerak mana, gerak sikit, tapi expected untuk Bitcoin akan terus berlaku heavy, kenaikan yang heavy lah untuk BTC dominant ni. So BTC dominant kita tengok sama ada dia nak bounce ataupun rejection. Tapi berdasarkan RSI ni 4 hours, stock RSI berada oversold. Last kita berada kawasan ni golden cross saja, kita berlaku pump. Golden cross berlaku pump, stock RSI berada oversold, stock RSI oversold. So consider kawasan 65% ni adalah sama level dengan kawasan ni, iaitu momentum bila kita pump sama je. Dia punya technical sama, RSI oversold, stock RSI oversold untuk di 4 hours. Kalau di daily, okay, kalau di daily signal yang ini kita berada above 50, ini pun above 50, stock RSI berada oversold, stock RSI oversold. So kalau nak tengok di daily ni momentum dia start berlaku pump tu, kalau siapa nak BTC dominant, kita boleh monitor ni lah. Nak tengok ni, nak tengok stock RSI last golden cross, huge pump. So expected kita akan tunggu ni. Kalau berlaku saja golden cross, kita akan tengok Bitcoin akan berlaku kenaikan lah, ataupun BTC dominant akan berlaku kenaikan. Itu bermakna Bitcoin akan menuju lagi higher price lah. So itu adalah jangkaan untuk di BTC dominant. So agak bullish pagi ni. So dengan isi yang nampak ni dengan BTC dominant di Bitcoin, apa yang berlaku ni, so kita consider ada peluang cerah lah untuk mungkin minggu ni ataupun start ni bulan 7. Tengok macam mana, expected mungkin kita akan ada kenaikan untuk di Bitcoin. So hopefully untuk at least untuk Bitcoin kita dapat above stabil. Kita dapat stabil. Nanti tu kan chat satu tu punya chart ni, lama tak tengok chart ni. Okay, chart yang ini next. Okay, kita berada betul-betul top ni. So lepas kita berlaku ni, kita consider fly lah, consider dah tak ada garisan support. So support kita last kali berada dalam kawasan 110 kalau ikutkan ni. Kalau ikutkan monthly, by end of year kita ada 110. Kalau ikutkan bulan Julai ni masuk aja, kita expect dalam 110 lah kita punya resistance. Breakout saja insyaAllah kita akan ada next pump untuk di Bitcoin. So net garisan ni, garisan telan merah dia dah sampai, dah kira above. So selagi mana kita berada above garisan merah ni, so price mana dalam 106, 102. So 102 kita ada ni, kuning ni. So 102 now adalah, ini adalah support, ini adalah resistance. Breakout saja nanti kita akan, ini jadi support dan kita akan create another resistance baru. Bila resistance baru nanti, bila kita nampak rejection nanti, baru kita boleh draw kan resistance yang baru. So itu adalah untuk sikit ni dia punya trendline lama lah, dia tak delete lah bertahun lah. Memang dia akan continue draw lah yang ni. So di ruangan komen semalam tak ada untuk membership, tapi ada untuk subscriber minta ni. Okay, dia akan tengokkan contoh Chainlink. Okay, ada Soul Uniswap dot ni pecah tengah nampak macam sana je. So macam juga kan untuk di altcoin. Untuk di altcoin semuanya berada di top. Di altcoin contoh, dia akan bagi satu contoh. Saya kebetulan ada Chainlink, kita beli gerakkan apa semua. So itu semua coin yang tu ada. So Chainlink contoh kita pergi daily. So ini adalah Chainlink. So harganya kalau kita zoom out,
harganya adalah consider berada ni kawasan bottom itu, dan kini adalah harga kita beli masa tahun 2023. So consider tak jauh mana pun, sedikit saja. So consider kalau untuk altcoin, yang the best kita boleh harapkan adalah at least dia return ke kawasan resistance dia. So mana-mana di altcoin lah, contoh di Chainlink ni resistance ni berada di antara 30, antara plus minus ni itu 40 lah, 40 $40. Kalau contoh untuk ada di Cardano, so Cardano tadi untuk Zol, ni leverage Zol. So at least untuk Cardano return balik dalam kawasan plus minus dalam $2.5, 2.3 $2.3. So dalam kawasan ni resistance, dalam box resistance ni daripada bawah ni, so itu adalah base case lah, base case untuk di altcoin, at least return dalam kawasan ni. Kemudian sama juga tadi apa lagi, apa lagi request tadi, Uniswap, Polkadot, Sol. Kalau Sol dah sampai, tapi Uniswap contoh, Uniswap pun ada, harga masih lagi di bottom, nampak harga bottom. So best case kita untuk altcoin kali ni, walaupun tak berlaku heavy sangat, tapi at least untuk altcoin perlu sampai ke kawasan resistance, major resistance dia, tu berlaku reaction. Kenapa nak berlaku macam ni? So kita akan tengok nanti, dia akan bagi satu contoh. Solana tak katalah, Solana ni dah memang dia dah hit kawasan ni, dah berlaku rejection. So hope dia dapat bounce lagi. So nak tunjukkan satu SRP. SRP adalah satu contoh yang anda boleh tengok lah. So ini adalah circle untuk di SRP. So berdasarkan circle ni, kita boleh berdasarkan altcoin tu. Contoh ni kita dah ada all time high, kita drop bawah ni, Bitcoin dah naik, tapi dia naik sampai mana? Naik sikit saja, almost hit kawasan resistance je, kemudian berlaku bearish market, bearish balik sampailah tahun ni kita break out balik trendline ni, baru kita ada huge pump. So ini adalah consider boleh berlaku di semua altcoin yang kita invest untuk kali ni ataupun circle kali ni. Potential adalah altcoin hanya sampai kawasan resistance, tak buat all time high baru, kemudian bearish market nanti seperti kita akan drop balik ke kawasan ni, kemudian kita akan sideways, kemudian kita akan buat satu bullish trendline, breakout, kita akan expected untuk pump. So ini adalah structure yang boleh berlaku untuk di semua altcoin. Semua altcoin yang currently kita invest lah, consider top 100 ni, consider ini adalah quarter structure yang kita boleh consider boleh berlaku untuk di Bitcoin. So consider bagi Zul invest di kawasan harga opening ataupun harga bottom. So Zul tak salah, Zul akan hold lama. Kalau pump sampai kawasan resistance, Zul akan start exit market. Tapi kalau start itu contoh, hopefully kita dapat ni lah, naik ni quarter exit market, kemudian sideways, kemudian kita akan create satu bullish trend line. So dekat bawah ni nanti Zul akan tambah lagi aset lagi banyak untuk expected untuk next circle breakout ni, insyaAllah kita akan dapat seperti mana di SRP tu. So itu adalah structure yang tu. So Zul tak panik lah dengan ni, tapi apapun make sure anda invest duit expected boleh loss. Dalam market kita tak boleh kata apa-apa. Contoh kita takutlah jadi macam Luna dulu, lagi apa lagi beberapa coin yang lain, apa pattern quarter fail lah, dan dah tak uninvest dah untuk apa, untuk chart seperti Luna tu. Contoh dululah, kita tak nak itu berlaku. So tak semua coin kita akan naik. So at least 1 ataupun 3, 4 daripada 10 kita invest tu naik. So cukup untuk kita dapat balik kita modal dan profit yang banyak lah. So itu adalah untuk pertanyaan soalan ni, dia tak pergi detail. Tapi kalau anda nak tengok ni, ke semua orang yang tanya ni adalah berada di kawasan, dan semua ada Solana, Uniswap, Chainlink ni semua tu ada. Tu untuk pecah all time high tak berapa nak meyakinkan untuk circle kali ni, tapi at least kita boleh sampai ke kawasan kita punya resistance. Itu kita punya best case lah, sampai saja kawasan resistance. Nanti macam cakap, at least kita ambil modal, kemudian kalau anda nak hold lah. Tapi kalau drop tak masalah, yang itu anda profit. Kemudian next circle nanti kita akan quarter invest lagi. So itu at least untuk circle kali ni, kita tengok untuk at least untuk recovery kita punya quarter apa modal. Seperti mana tu buat untuk di Bitcoin. So Bitcoin tu dah zero. Bitcoin tu punya average, nampak ni, average tu adalah 0 per coin. Sebab apa? Tu dah exit semua tu punya tu exit hampir 2/3 tu punya total asset di Bitcoin, cukup untuk cover semua cost yang Zul beli itu. So 3/5 lagi dalam market lagi. So kalau berlaku kenaikan, dia akan lagi profit. Kalau drop tak salah, Zul akan hanya loss value saja, tapi asset tu masih lagi dalam keuntungan. So itulah Zul punya position untuk di Bitcoin lah. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So tak banyak Zul nak sharekan. So sekadar Zul nak sharekan adalah potential untuk di Bitcoin berlaku kenaikan, dan kita ada peluang cerah lah. So sebarang rejection daripada kawasan ni, at least kita ada berada di support 102, dan 102 ni tak boleh
drop lagi lah. Kalau drop lagi, kita akan bergerak dalam channel ni, boleh menuju balik 94. Dan 94 ni kita boleh genting lah, kita tak boleh breakout below ni. Kalau breakout below ni, consider kita boleh katakan bearish market start lah. Itu consider yang tu ni most likely tak berlaku lah, tapi most likely akan berlaku lah naik ni ataupun berlaku rejection sebelum berlaku kenaikan. So yang ni masih lagi, so monitor lah ni structure ni, walaupun dia lama sikit tapi structure ni masih lagi kita boleh monitor, sama ada pump, retest, naik, rejection, pump. So itu yang kita tengok. So nampak lah kali ni macam nak pump dulu lah, pump, okay, rejection sikit, berlaku pump. Guys, so itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe. Jumpa another review. Assalamualaikum, bye bye.